فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Pada hari yang berbahagia ini saya akan menceritakan tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yang pertama yang akan saya ceritakan ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, nama penuh beliau ialah Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dan merupakan keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1997 sebelum Masihi sehinggalah 1822 sebelum Masihi dan diangkat menjadi Nabi pada tahun 1900 sebelum Masihi. Nabi Ibrahim telah tinggal di Iraq dan meninggal di Al-Halil, Hebron, Palestin. Nama Nabi Ibrahim telah disebutkan sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Mengapakah Nabi Ibrahim mendapat gelaran Ulul Azmi? Nabi Ibrahim mendapat gelaran Ulul Azmi kerana beliau mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Sejak bayi lagi, Nabi Ibrahim telah diasingkan di gua atas perintah Raja Namrud yang zalim untuk membunuh setiap bayi lelaki yang baru lahir. Apabila meningkat dewasa, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan raja yang zalim dan masyarakat yang menyembah berhala, termasuk kedua ibu bapa Nabi Ibrahim sendiri, iaitu pembuat berhala. Antara seksaan pedih yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah beliau dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya sendiri. Selepas 100 tahun perkahwinan Nabi Ibrahim dan Sarah, beliau masih tidak mendapat anak. Bahkan Sarah telah mengarahkan dan meminta Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan seorang gadis yang berkulit hitam yang bernama Hajar. Dan Alhamdulillah, selepas berkahwin dengan Hajar, Nabi Ibrahim telah melahirkan anak yang diberi nama Nabi Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melepas isteri dan anaknya yang baru lahir yang sangat dia cintai di tanah gersang di Mekah. Atas kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran. Antara perintah yang lebih berat yang telah Allah perintahkan ke atas Nabi Ibrahim adalah mengorbankan anak kesayangannya sendiri, iaitu Nabi Ismail sewaktu remaja. Nabi Ibrahim juga melaksanakan perintah itu dan Allah telah menggantikan Nabi Ismail dengan domba, iaitu kambing kibas. Antara ujian lain yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah membina Kaabah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Rasul Ulul Azmi yang seterusnya ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nama penuh Nabi Nuh ialah Nuh bin Lamik bin Mutushalkah dan merupakan keturunan Idris dan keturunan Nabi Syits bin Adam. Nabi Nuh telah hidup pada perkarangan tahun 3993 sebelum Masihi sehingga 3043 sebelum Masihi dan diangkat menjadi Nabi pada 3650 sebelum Masihi. Nabi Nuh alaihi salam tinggal di wilayah kini yang disebut sebagai Iraq. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam telah wafat di Mekah dan mempunyai 4 orang anak lelaki. Nama Nabi Nuh telah disebut sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran. Mengapakah Nabi Nuh digelar sebagai Nabi Ulul Azmi? Nabi Nuh digelar sebagai Rasul Ulul Azmi adalah kerana mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Yang pertama, Rasul pertama diutus Allah ialah Nabi Nuh untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang menyimpang jauh dari jalan yang benar. Yang kedua, Nabi Nuh juga bersabar dalam berdakwah dan mendapat hinaan daripada kaumnya. Yang ketiga, Nabi Nuh juga tanpa menyerah terus berdakwah kepada keluarga, kerabat dan masyarakat umum serta untuk kembali kepada jalan yang lurus. Umur Nabi Nuh juga telah mencecah 1000 tahun dan jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih daripada 200 orang.
Isteri dan anaknya juga tidak mengikuti Nabi Nuh dan tidak mempercayai ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Nuh serta menjadi musuh ketatnya. Umat Nabi Nuh juga membangkang dan Allah telah menurunkan azab dengan mengelamkan banjir yang dahsyat dan semuanya mati kecuali Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman. Rasul Ulul Azmi seterusnya yang akan saya ceritakan ialah Nabi Musa alaihi salam. Nama penuh Nabi Musa ialah Musa bin Imran yang merupakan keturunan Yaqub bin Ishak. Nabi Musa bin Imran hidup pada tahun 1527 sebelum Masihi sehingga 1408 sebelum Masihi. Beliau telah diangkat menjadi Nabi pada tahun 1450 sebelum Masihi. Beliau telah ditugaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Mesir. Nabi Musa telah wafat di tanah Tih dan mempunyai 2 orang anak. Nabi Musa merupakan Nabi yang paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran iaitu sebanyak 136 kali dan mendapat gelaran Ulul Azmi kerana mempunyai kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi dakwah Fir'aun. Seterusnya, beliau juga sabar memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Apabila Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin oleh Samiri telah menyeleweng dan menyembah berhala emas anak lembu. Apabila Nabi Harun alaihissalam telah menggantikan tugas Nabi Musa alaihissalam, dia tidak sanggup dan untuk menghalang niat mereka kerana diancam untuk dibunuh. Dengan kesabaran Nabi Musa yang hebat, tetapi beliau tidak bersabar apabila berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Rasul Ulul Azmi yang seterusnya yang akan saya sampaikan ialah Nabi Isa alaihissalam. Nama penuh Nabi Isa ialah Isa bin Maryam binti Imran dan merupakan keturunan Sulaiman bin Daud. Beliau dikatakan hidup pada 1 sebelum Masihi sehingga 32 Masihi dan diangkat menjadi Nabi pada 29 Masihi. Beliau ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestin. Beliau dikatakan tidak wafat melainkan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kenapakah Nabi Isa digelar Nabi Ulul Azmi? Hal ini kerana beliau memiliki banyak kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. Beliau sangat sabar dengan menghadapi cubaan miskin, pengkhianatan muridnya, fitnah, diusir dan hendak dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Kehidupan Nabi Isa menunjukkan kezuhudan dan ketaatan beliau dalam beribadah. Rasul Ulul Azmi yang terakhir dan merupakan penghulu kepada segala Nabi ialah Nabi Muhammad SAW. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan merupakan keturunan Ismail bin Ibrahim. Nabi Muhammad telah hidup pada 571 Masihi sehingga 632 Masihi dan diangkat menjadi Nabi pada tahun 610 Masihi. Baginda ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Nabi Muhammad SAW juga tinggal di Mekah dan Madinah dan dikatakan wafat di Madinah serta meninggalkan 7 orang anak iaitu anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalsum. Nabi Muhammad namanya telah disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran dan dikatakan Nabi Muhammad merupakan Rasul Ulul Azmi kerana daripada kecil sehingga besar Nabi Muhammad mengalami masa-masa sulit. Sejak berumur 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua ibu bapa dan merupakan anak yatim piatu. Apabila meningkat dewasa, Nabi Muhammad membantu meringankan beban bapa saudaranya yang merawatnya sejak kecil. Antara tantangan hebat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ialah apabila mendapat tantangan daripada bapa saudaranya sendiri iaitu Abu Lahab, dan Rasulullah ikut menderita apabila Bani Hashim diboikot dan diasingkan di lembah dikarenakan oleh dakwahnya yang suci. Banyak lagi dakwah dan banyak lagi tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan masa-masa sulit yang dihadapi baginda daripada baginda lahir sehinggalah baginda wafat sampai sekarang. I've been slumming around